ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian yang menonton secara langsung bersama dengan kami pagi ini. Assalamualaikum sahur di pagi 25 Ramadan 1445 Hijrah. Allahumma barik lana fi hadza syahri Ramadan warzuqna lailatal qadr dan kurniakanlah kami al-qadar ya Allah ya Tuhanku. Amin. Terima kasih bagi sahabat yang menonton tak kira melalui kaca televisyen maupun yang menonton melalui Facebook Live TV Al-Hijrah. Kami sangat menghargai doa-doa kalian bersama dengan kami, masya-Allah. Sangat-sangat kami hargai, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa, moga-moga pada waktu ini Allah bertanyakan kepada para malaikat bila Allah turun ke langit dunia, may yad'uni, siapa yang meminta kepada aku ingin perkenankan. May yas'aluni, siapa yang ada hajat aku akan perkenankan. Wa may yastaghfiruni, dan siapa yang minta ampun kepada aku maka aku akan berikan keampunan. Ayo sama-sama kita terus kejar, walaupun dalam baki masa yang ada dalam waktu sahur, tunaikanlah 2 rakaat sekurang-kurangnya. Apatah lagi kita nak membangunkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan warga Musalla Ar-Raudhah pastinya, dan kita pastinya bersama dengan pengurusinya, pengurusi bagi Musalla Ar-Raudhah iaitu yang bahagia Syekhna Al-Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat. Dengar zikir dia bertambah sihat. Allah. Saya Mendayu-dayu. Mudah minta doa ni Ustaz. Kata Mendayu-dayu ni orang romantik. Oh, alamak Ustaz. Jangan Ustaz sahur-sahur ni romantik mana. Nanti tak jadi bersahur Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz daripada Kuantan Ustaz. Masya-Allah, moga Allah berkati perjalanan Ustaz. Masya-Allah. Amin. Dan hari ini kita bukan berdua saja Ustaz. Hari ini rakan usrah saya yang lain tu tak datang. Dia tak nak bantu menghabiskan makan, tapi kita bawa istimewa tetamu. Aklan merajuk hari ni. Masya-Allah, tersedar aklan agak di tengah sahur tu. Kita bawakan tetamu istimewa, masya-Allah. Selebriti yang sangat terkenal tanah air pastinya, Kak Rosnah Johari. Assalamualaikum Kak Rosnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami hari ini. Ikut saya bersahur kat ruangan sahur saya hari ini di TV Al-Hijrah. Masya-Allah. Ringkas-ringkas juga ramai orang kata asyik menu ni je Nafar, sahur tak ada menu lain ke? Tapi insya-Allah moga-moga ada keberkatan Ustaz ya. Sanggup kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustaz, pagi ni topik kita menuju garisan penamat. Kita dah 25 Ramadan, para penonton sekalian. Sedar tak sedar, ramai sebenarnya bukan saja sebenarnya tak sedar dah 25 Ramadan, tapi dah tak sabar-sabar nak meninggalkan Ramadan. Dah tak sabar-sabar, lagu raya berkumandang di sana sini. Dalam hati juga sebenarnya rasa dah terlalu girang untuk menyambut Syawal, tetapi
soalan kepada kita, adakah kita akan meninggalkan Ramadan begitu saja tanpa kita mendapatkan ampunan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sebab mereka yang berjumpa dengan Ramadan, adraka Ramadan falam yughfar lahu, dan tidak diampunkan dosa, maka Nabi kata celaka bagi mereka. Wal iyad billah, na'udzubillah min zalik. Insya-Allah Ustaz, sebagai permulaan perbincangan kita pagi ini, masya-Allah Ustaz, Ramadan dah masuk ke hari ke-25 ni. Sekurang-kurangnya Ustaz, mungkin nasihat kepada kami. Mungkin ada yang baru masya-Allah tersedar hari ini, alhamdulillah, nampak muka Ustaz Azmi, alhamdulillah, tengok muka Kak Rosnah hari ini, masya-Allah, dah datang hidayah tu. Sekurang-kurangnya kita meninggalkan Ramadan bukan dengan tangan kosong, Ustaz. Betul. Ada nasihat untuk kami, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Terima kasih Naufal. Ya, sama Ustaz. Terima kasih juga Kak Rosnah yang terus serta bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita dah berada pada 25 Ramadan, pagi 25. Kita dah hampir 5 hari lagi. Seolah-olah macam 5 meter ke sampai ke garis penamat. Allah, bila Ustaz sebut 5 meter lagi dekat. 30 meter 30 meter budak tadika punya berlari. Ya. Terkedek berlari sampai di hujung tu ada yang tumbang kan. Ada yang berhenti nangis apa semua dah. Cari mak dia. Cari mak. Jadi harap-harapnya kita jangan tiru kanak-kanak berlari lah. Dia tiru Usain Bolt berlari. Usain Bolt kan. Berlari daripada awal sampai akhir, jaga momentum dia. Lepas tu dia champion yang tidak boleh ditandingi. Ya, Ustaz. Bila sampai 25 ni, sebenarnya dalam kegembiraan kita nak sambut hari raya tak berapa hari, ada terselit rasa sayu, rasa sedih. Ya. Kerana bagi saya sendirilah, banyak yang kurang pada ibadah kita. Betul. Allah beri satu tawaran istimewa yang tak datang setiap masa. Datang setahun sekali pada bulan Ramadan, tapi kita tidak terima hadiah itu sebagaimana seronoknya Allah beri hadiah pada kita, kita tak terima dengan seronok. Macam kalau Naufal bagi saya hadiah, saya buat muka ketak aja macam tak suka. Apa perasaan Naufal? Mesti kecewa. Jadi tentu sekali Allah tidak begitu, kerana laisa kamitslihi syai', Allah tidak sebagaimana makhluk. Ya. Cuma apakah balasan kita yang sepatutnya kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah beri sesuatu dengan faedah yang banyak? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, berkat yang ada pada Al-Quran, berkat yang ada pada malam Lailatul Qadar, maksud berkat itu ialah benda yang nampaknya kecil tapi sebenarnya faedahnya besar. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata pemberian Allah berserta dengan faedah. Kalau kita masuk fixed deposit ataupun kita simpan dekat bank, dia akan dapat faedah tu dalam tempoh jangka masa sebulan ke, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Oh, dapat faedah. Ini beri, letak duit tu dapat faedah. Cuba bayangkan betapa untungnya perniagaan inilah kita kalau kita berniaga. Tak payah tunggu, tu dapat. Cuma pelik kita ni, tak mau join kan. Kita macam, lantaklah biar orang lah, aku tak payah kan. Jadi satu kerugian yang sangat besar bila Allah beri dengan pemberian itu berserta dengan faedah hanya sekali, keuntungannya sekali, tapi kita tidak nak rebut peluang. Bila sahabat Nabi dengar Nabi bercerita, Nabi kata zaman dulu ada seorang lelaki Bani Israel, kuat, mereka ni berjuang fi sabilillah siang malam. Sahabat Nabi kata, dan Nabi kata apa? Masa diambil untuk berjuang dan beribadah malam tu selama 1000 bulan. Jadi sahabat Nabi kata, wow, macam tu pun ada orang juga ya. Maknanya terkejut sahabat sebab ada orang yang ambil masa sampai 80 tahun hanya untuk beribadah pada waktu malam, siangnya dia berjuang menentang musuh. Jadi sahabat Nabi cuba nak kejar, tapi bila Nabi kata umur kita ni umur 60 hingga 70 tahun. Ya, Ustaz. Nak kejar macam mana? Tak mampu. Ya. Maka Jibril datang, turun wahyu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Bulan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana barulah rasa seronok sahabat Nabi sebab sekurang-kurangnya kita bertanding di atas padang yang sama. Mana kalau bahkan padang kita lebih luas lagi nampak gayanya. Jadi kalau kita dapat malam Al-Qadar, pahala tu menyamai dengan 1000 bulan yang Bani Israel beramal tu. Maknanya okeylah, makna tak rugi kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek tetapi amal dalam tempoh yang pendek itu amalnya sampai menyamai 1000 bulan. Dapat setiap tahun. Itulah setiap tahun pula tu. Alhamdulillah. Dan mungkin Naufal ingat satu hadis
Tak ingat Ustaz. Yang sebab saya tak habis lagi cerita kan. Takut Ustaz. Ha. Ustaz takut Ustaz, jangan Ustaz. Kalau suruh saya makan okey, jangan tebuk hadis Ustaz. saya pun kalau tebuk nanya juga ni, mujur saya mulakan. Gerau pagi Ustaz. Ada satu hadis tu apa daripada Talhah bin Ubaidillah. Nak ingat nama pun tu. Macam mana nak hafal hadis? Saya dah cemas Ustaz. Nama Talhah sahabat bin pun tak Ubaidillah. ingat. Okey. Talhah satu ketika dia melihat ada dua orang lelaki daripada Bali. Bukan Bali Indonesia Ni Bali tanah Arab ni. Bali satu kampung di tanah Arab. Bali ni dua orang ni macam kita kata orang Arab Badui lah. Masuk Islam. Dan antara dua orang ni ada seorang kuat berjihad. Dia berjihad je kerja. Setiap kali ada perang dia join. Sehinggalah akhirnya dia syahid. Kalau dibandingkan dua ni memang yang berjuang ni memang kita kata pahala banyaklah. Jadi kemudian setahun kemudian sahabat yang kedua pula meninggal. Meninggal biasalah, tak berjuang. Tak berjihad. Jadi satu malam Talhah bin Ubaidillah, ni hadis sahih ni. Talhah bin Ubaidillah bermimpi seakan-akan dia berada di pintu syurga. Seakan-akan dia berada di pintu syurga. Memang Talhah pun Nabi jamin syurga kan? 10 daripada yang dia 10 jamin syurga. Dia mimpi dia duduk di pintu syurga dan dia nampak dua orang ni. Masya-Allah, dua-duanya. Duanya. Dua tu tak masuk lagi. Duduk di pintu syurga. Macam beratur nak masuk syurga. Kemudian dijemput masuk yang pertama. Siapa yang dijemput pertama tu agak-agak? Yang berjuang berjihad. Kita sangka begitu, rupanya yang dijemput masuk masuk dulu ialah yang meninggal setahun kemudian tu. Bukan yang berjuang tu, yang relax tu. Masuk. Kemudian dia masuk dalam syurga. Tak lama dia keluar, dia ajak pula kawan dia tadi. Yang berjuang fi sabilillah tu masuk pula. Yang meninggal awal tu. Dia ajaknya dia ajak masuk. Maknanya dia masuk dulu. Istilahnya tak aci lah, mana aci. Aku berjuang lah. Soalan macam tu. Dan kemudian keluar pula dia beritahu kepada Talhah, belum giliran kamu lagi untuk masuk. Sebab Talhah hidup lagi kan? Oh, ya. Belum giliran kamu untuk masuk. Jaga daripada mimpi, dia ceritalah pada para sahabat. Sebab apa dia rasa pelik? Kenapa orang tu berjuang tapi masuk syurga lambat? Korbankan nyawa dan darah dan sebagainya. Patutnya masuk syurga dulu. Jadi tanya sahabat-sahabat, peliklah. Takkan macam tu kot. Macam-macam. Dia tak mengutuk, engkau mimpi ni mesti tak basuh kaki lah. Kalau kita tak basuh kaki ni. Mimpi pelik ni. Jadi ialah zaman tu bila masalah tu berlaku di kalangan sahabat, cepatnya rujuk pada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kamu pelik ke? Peliklah kami ni. Apa nak peliknya? Nabi kata, bahasa saya ni. Nabi kata lebih kurang gitulah. Apa nak peliknya? Sebab kan tadi dia hidup setahun kemudian kan? Nabi kata, betul. Dia berjumpa dengan Ramadan kan? Jumpa. Summa adraka Ramadan fasoma, dia jumpa bulan Ramadan, kemudian dia puasa kan? Betul kata sahabat. Kemudian dalam semasa dia berada bulan Ramadan tu dia beramal ibadah setahun kemudian daripada kawan yang syahid tadi. Bermaksud dia ada masa yang sangat panjang selama setahun ditambah pula dengan Ramadan dia beribadah. Jadi Nabi kata apa? Pahala selama setahun, dia duduk grab setahun tu campur dengan Ramadan tu bagai langit dengan bumi jauh daripada yang berjuang fisabilillah tadi. Masya-Allah. Oh, rupa-rupa baru faham sahabat rupa-rupanya. Untungnya kita ni dipilih Allah Subhanahu Wa Taala setahun kemudian walaupun setahun. Allah beri Ramadan, pahala tu boleh kejar sahabat kita yang meninggal awal. Masya-Allah. Seolah-olah jangan rasa menyesal kalau kita tak dapat buat sebaik mungkin pada tahun lepas sebab tahun ni masih ada. Tapi jangan mengharap tahun depan kita ada ruang lagi. Maknanya ini yang peluang yang ada ni kita kejar supaya siapa yang meninggal daripada kita tu, ayah kita ke mak kita, keluarga kita yang meninggal setahun yang lalu tu, mungkin dia pergi dengan pahala yang banyak, kita nak kejar dia. Bukan nak berebut masuk dulu dalam syurga tak. Kurang-kurangnya dia masuk syurga, kita pun masuk syurga jugalah. Sama-sama. Macam tu. Masya-Allah. Kadang-kadang terbayang juga Ustaz, ikhwan kita di Palestin sana Masya yang mereka diberi izin untuk Allah untuk berjuang itu direct terus masuk syurga tu. Fikiran kita rasa macam jauhnya mereka tinggalkan kita, tetapi rupanya kerahmatan boleh Allah kejar juga yang tak boleh kejar. Dalam Ramadan bukan saja ada Ramadan, ada juga Lailatul Qadar. Beruntung bagi mereka yang dapat, masya-Allah. Saya nak tanya kepada Kak Rosnah lah, masya-Allah. Alhamdulillah ramai peminat ni, semua siap bagi 3 bunga ros, ada 2 bunga. Assalamualaikum Kak Rosnah. Sebab Kak Ros sentiasa kan dalam rahmat dan lindungan Allah sebagainya. Masya-Allah. Semua mendoakan, masya-Allah. Jadi saya sendirilah nak tanya, mungkin Kak Rosnah sendiri, kalau dalam hujung-hujung Ramadan ni agaknya apa amalan dan aktiviti Kak Rosnah selalunya lah. Boleh kongsikan kepada para penonton semua, dia tunggu Kak Rosnah cakapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. semua muslimin muslimat. Hari ini kita dah sampai ke 25 Ramadan ya. Ya. Buat kata Ustaz tadi, dah tak lama lagi dah kita nak sayu Ramadan nak tinggalkan kita. Bila kita dengar macam tu, kita dah rasa sayu kan. Ya. Tak tahu lagi tahun depan kita sempat ke tak nak bertemu dengan Ramadan. Allah Akbar. Jadi kebetulan bulan tahun ni, bulan Ramadan ni saya memang tak banyak sangatlah aktiviti berlakon. Jadi lebih banyak masa kat rumah. Bolehlah berjemaah dengan anak-anak. Buat apa yang biasa kalau syuting kita tak dapat nak buat benda-benda tu dekat lokasi. Ya. Lokasi kita ada jadual yang sangat padat kan. Kita berhenti untuk berbuka, untuk solat, mungkin berjemaah juga dekat location. Lepas tu kita akan sambung syuting. Kita tak sempat pun. Kalau kita nak buat amal ibadat pun, kita dah lepas balik rumah. Kita dah selesai tak tahu kerja. larat, tak larat. Balik rumah baru kita buat kat rumah. Jadi bulan ni alhamdulillah, tahun ni alhamdulillah dapat berjemaah kat rumah dengan anak-anak. Dapatlah berzikir tu lebih daripada biasa. Alhamdulillah. Kak Rosnah mungkin kalau lah kata kita pun nak tahu agaknya, sebab kadang kita tak pernah tahu kesibukan kehidupan seorang selebriti sendiri kan di tanah air kita. Memang kita faham, kalau saya sendiri tengok dari jauh pun masya-Allah, bukan saja dalam waktu persediaan tu saja, sebelum persediaan pun nak kena hafaz skrip, nak kira tengok baju yang betul, nak kena ada continuity dan sebagainya, masya-Allah. Tetapi mungkin ada nasihat kepada para penonton sendiri pun sekali agaknya, macam mana agaknya nak merebut baki-baki akhir Ramadan ni, mungkin daripada nasihat Kak Rosnah sendiri. Boleh ke kongsikan? Saya ambil kesempatan ni ya Ustaz ya. Orang kata nak bagi nasihat tu, saya sendiri pun sedang cuba untuk mengumpul seberapa banyak yang saya sempat nak kejar Ustaz ya. Jadi saya nak berpesanlah pada semua peminat-peminat di luar sana, sementara kita masih ada berbaki lagi beberapa hari tu ya. Bulan Ramadan tu rebutlah peluang tu. Sebab kata Ustaz tadi, pahalanya seperti kita buat amalan Selama 1000 bulan. selama 1000 bulan. 80 tahun. 80 tahun. Setiap amalan dan amal ibadah yang kita buat tu, pahalanya berlipat ganda. Jadi kita tak dapat di bulan lain. Dan seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi rebutlah peluang tu. InsyaAllah. Itu pun yang kita harapkan pun, tak nak banyak pun dan itu melainkan Allah ampunkan dosa kita, ampunkan dosa Kak Rosnah kan. InsyaAllah. Ustaz mungkin nak tambah sikit Ustaz, mungkin nasihat kepada kami semua supaya ramai memang nak kena terlupa, mungkin Ustaz tergelincir sikit nampak jualan-jualan promosi sekarang ni memang hebat-hebat belaka. Tergelincir sikit Ustaz, mungkin ada nasihat untuk kami Ustaz. Dia tak salah kita nak shopping apa semua kan. Tapi kena pandai bagikan masa. Kalau rasa nak shopping, nak beli barang keperluan hari raya, nak beli kuih ke apa kan, baju raya, kuih, baju Melayu lah kita orang lelaki kan. Baju Melayu sekarang pakai pelikat saya Ustaz. Bawa pasang. Tak banyak Jadi pasang. mungkin kita boleh penuhi semua itu pada waktu siangnya. Malam ni kalau boleh jangan kacau lah. Kalau boleh terutamanya malam-malam akhir dan malam ganjil pula. Malam 25, malam 27, malam 29. Genap pun kalau boleh elakkan, sebab malam ni biar kita fokus untuk beribadah. Sebab kita tak banyak ibadah sebenarnya. Ibadah kita ni kita kata sikit sangat. Ramadan ni nampak macam power sikit, nampak macam bertenaga sikit. Sebab kita dapat berkat daripada kawan-kawan. Kawan-kawan pergi sembahyang tarawih, kita rasa nak pergi sembahyang. Kawan-kawan berzikir dekat masjid, nak berzikir juga. Jadi sentiasa ada sokongan daripada kawan-kawan jemaah lain supaya kita beribadah. Jangan kita terlalu hanyut dengan kadang-kadang tu kita ni biasanya kita terikut-ikut dengan trend. Trend ada yang TikTok memanjang tak berhenti pun, itu trend juga. Sampai kata lupa nak sembahyang tarawih, lupa segala benda lah yang terlupa. Allah. Jadi dalam kita sibuk macam mana pun kita atur jadual kita elok supaya kita tak terlepas peluang. Bila dah masuk 1 Syawal esok, tak boleh nak ulang balik dah. Tak boleh nak ulang balik, nak masuk balik semula lah Ramadan, nak tarawih semula, nak qada pun tak boleh tarawih. Jadi maka sebab itulah ambil peluang yang ada ni, kita buat sebaik mungkin lah insya-Allah.
InsyaAllah. Allah sedang menilai kita. Ya, Masya Allah. Itulah dia. Jangan kita jadi golongan menyesal, Masya Allah, nak balik semula kepada Ramadan, Masya Allah. Rupa-rupanya bila Allah panjangkan umur, berikan peluang ni, Masya Allah. Sampai boleh begitu sekali gap. Ingat kisah sahabat Nabi tadi berdua. Pada Bali tadi, subhanallah, Masya Allah. Moga-moga yang memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum kita berhenti berehat, Masya Allah, mungkin saya nak raikan kepada sahabat-sahabat kita yang berkongsi di Facebook. Terima kasih yang sudi. Jangan lupa like kalau yang pergi ke Facebook Live TV Al-Hijrah. Jangan lupa like, jangan lupa share dan komen, Insya Allah. Mariani Abdullah, salam Jumaat akhir di bulan Ramadan. Selamat bersahur. Ustaz, moderator dan Kak Rosna, selamat pagi. Hadir dari Singapura, Masya Allah. Terima kasih, Cik Mariani. Waalaikumsalam. Ustaz Azli, semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Itu dia. Miza Amy is watching. Siti Afsyah Syafi'i mengajak kita sama-sama berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Lagi kita bacakan lagi. Siti Afsyah Syafi'i, Assalamualaikum rakan Usrah, Puan Rosnah Johari, semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sapina Ahmad, Assalamualaikum Ustaz. Naufal, tetamu undangan Kak Rosnah, tim TV Hijrah serta sahabat-sahabat penonton. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita mungkin dalam kesibukan ibu-ibu ayah-ayah yang tengah bersilat sebagainya, kejut anak sebagainya, cepat ni last day ni kita nak sekolah dan sebagainya. Moga-moga ada kerahmatan. Kita ambil walaupun makannya sedikit tetapi bercukupan, insya-Allah, insya-Allah ya. Baik, boleh teruskan kongsikan doa-doa hajat dan sebagainya, insya-Allah. Di hujung nanti kita akan minta Ustaz pimpin bacaan doa untuk semua, insya-Allah. Dan kalau ada terbaca hajat sahabat kita, apa salahnya kita mengaminkan dan mendoakan yang baik. Moga-moga para malaikat juga akan memberikan, mengaminkan, dan Allah akan memberikan yang sama dan lebih baik kepada kita semua, insya-Allah. Kita berhenti berehat, terus dia bersama kami di Assalamualaikum Sahur. Wassalatu ala Rasulillah. Terima kasih setia bersama kami walaupun di waktu sahur bersama dengan saya di Assalamualaikum Sahur, insya-Allah, walaupun dalam kesempitan, walaupun dalam ketidaksempatan, moga-moga ada keberkatan, insya-Allah. Terima kasih sahabat yang bersama kami juga melalui Facebook Live TV Al-Hijrah. Wan Rosidah, Assalamualaikum, doakan anak-anak akak jangan tinggalkan solat. Terima kasih, insya-Allah. Kata Rohani Adam, ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan akan datang dan tutuplah Ramadan ini dengan ampunan-Mu, ya Allah. Amin. Nuraini Ruslan, salam Ustaz. Alhamdulillah, siaran yang menemani Ramadan saya tahun ini, alhamdulillah. Tak pernah tinggalkan komen kat sini, tapi hari ini doakan saya dapat buat PhD dengan beasiswa HLB tahun ini, ya Allah. Amin. Terima kasih terdetik hatinya untuk komen hari ini. Mungkin ada sahabat-sahabat lain pun, masya-Allah, seronok sebenarnya kepada kami juga, masya-Allah. Kita rasa ramai yang menyokong, insya-Allah kita sama-sama untuk berkongsikan ilmu, untuk kita satukan ummah semua, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, teruskan berkongsi komen-komen yang positif begini. Kita menghidupkan pagi Ramadan ini, masya-Allah, memberi muhasabah dan motivasi untuk semua, insya-Allah. Terima kasih. Dan pastinya saya masih lagi bersama dengan pengurusi Musalla Ar-Rawdah, Ustaz Azli Abdullah Al-Hafidh, dan Kak Rosnah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah dapat kesedaran, Ustaz. Dah tadi tergelincir dah sempat bangun, Ustaz. Tapi nak buat apa sekarang, Ustaz? Masya-Allah, dalam baki Ramadan 25 ni ada lagi. Walaupun hati sebenarnya tadi dah pindah ke raya, tapi patah balik dah, insya-Allah. Saya tak nak lepaskan peluang ini. Apa yang sekurang-kurangnya saya nak buat, lakukan, Ustaz, untuk nak menghargai baki akhir ini. Ada beberapa amalan yang boleh kita buat lah. Amalan yang kita bagi yang amalan biasa, tak payahlah sungguh-sungguh beria sangat kan. Sebab kita takut bimbang malam ni, lepas tu tak ada dah. Taubat dah, tak nak dah lepas ni, penat. Jadi amalan-amalan biasa untuk orang-orang awam macam kita, antaranya lah baca Quran bila waktu malam. Kemudian tarawih, of course lah. Tarawih, witir. Kemudian bangun tahajud pula, sebelum kita makan sahur tu bangun tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kemudian kalau sempat berselawat sikit. Selawat ni kalau boleh satu hari yang kurang daripada 100 kali. Itu ada cerita yang menarik sebalik cerita selawat tu, tapi tak nak cerita ni lain kali. Ustaz ni saja je kita bagi tu je. Bagi teaser dulu. Kemudian kalau boleh Al-Quran tu kita baca, tengok terjemahan. Cuba kita tengok apa kesannya kepada diri kita. Cuba bayangkan kalau anda kata semua amalan itu kita himpunkan kalau kena pada malam Lailatul Qadar. Cuba bayangkan betapa keberkatan plus keberkatan plus keberkatan. Berkat Ramadan satu, berkat Al-Quran satu, berkat Lailatul Qadar satu. 3 berkat bergabung satu malam. Kita hanya melakukan ibadah yang kita kata yang mampu buat. Nabi pun tahu kemampuan kita. Kalau Nabi ibadah malamnya sampai pecah tumit kaki, sehingga kan Nabi ini diriwayatkan 10 malam terakhir memang tak tidur lagi di rumah, tidur iktikaf di masjid, balik sekejap-sekejap saja. Nabi baca Qurannya setiap kali bulan Ramadan akan khatam 30 juzuk bertalaki dan juga mengulang Quran dengan Jibril. Dan diriwayatkan juga Nabi SAW tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi ulang 2 kali Quran tu dengan Jibril.
Dengan Jibril. Dengan Jibril. 2 kali ulang. Mana 30 khatam, lepas tu ulang balik. 30 pula. Kemudian Nabi beribadah malam pada tahun terakhir sebelum Nabi wafat tu, 6 bulan sebelum Nabi wafat, ialah Nabi mula iktikaf bermula 20 malam terakhir. Dan sempat pula tu Rasulullah berbisik kepada Sayyidah Fatimah yang digelar sebagai Ummu li Abiha, ayah kepada ibu kepada ayahnya. Sebab dia jaga Rasulullah macam mak jaga anak. Macam tu. Jadi apa Rasulullah kata apa? Tahun ni ulangannya dua kali dengan Jibril. Seolah-olah tidak ada lain melainkan Rasulullah kata menandakan bahawa ajal aku dah dekat. Rasulullah kata gitu. Jadi nangis anaknya Sayyidah Fatimah. Jadi kesungguhan Nabi di malam-malam akhir dan di hujung-hujung usia Nabi itu bertambah kita kata amalnya, nak memberi isyarat kepada kita bahawa kita makin berusia seperti makin kuat ibadah. Makin kita rasa kita makin nak mati lah kita kata tak. Ya Ustaz. Memang itu hakikatnya kita ni macam pergerakan jam lah. Sebenarnya jarum itu menunjukkan saat kematian kita tu. Kita undur belakang lah. Jam Arab ialah belah sini kan. Ini jam Melayu. Jadi maknanya mati. Macam tu. Maknanya bila makin kita berumur, makin kita dekat dengan kematian, patutnya makin banyak ibadah. Itu diisyaratkan oleh Nabi melalui tahun terakhir Nabi berada di bulan Ramadan. Kita tak tahu mungkin ini Ramadan terakhir kita. Mungkin ni rakaman saya terakhir pada bulan Ramadan ni. Mana tahu? Saya tak tahu. Agaknya panjang, jangan lagi. Saya, Ustaz. Tak puas lagi. Tak puas lagi. Janganlah. Kita minta panjang umur lah. Tapi kita tahu betul, Ustaz. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita sempat lagi beribadah untuk tahun depan. Tambah lagi amal kita insya-Allah. Itulah antara amalan-amalan yang bagi saya simple tapi boleh grab banyak pahala insya-Allah. Keberkatan dalam keberkatan insya-Allah. Tak ada Ustaz bos yang bagi bonus terus 1000 bulan. Tak ada. Paling-palinglah setengah tahun Rugi je dia. bonusnya. Rugi bos tu. Kalau kita minta pada bos nak 1000 bulan bonus memang terus bagi surat berhenti kepada kita Ustaz. Elok kau berhentilah kata. Buat syarikat sendiri kata. Masya-Allah, betapa pemurahnya Allah kepada kita. 1000 bulan kebaikannya dia datang setiap tahun, tetapi setiap kali berlalu masya-Allah jangan kita abaikan masya-Allah. Ustaz, hari ini Ustaz hadir sebagai pengurusi Musalla Ar-Raudhah. Masya-Allah, saya suka dengar perkembangan satu demi satu bagaimana Musalla Ar-Raudhah daripada dulu cuba gali air bersih masya-Allah semua datang sekarang hari ini semua dah ditunaikan solat tarawih. Agaknya apa perkembangan Musalla Ar-Raudhah Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton insya-Allah. Alhamdulillah, kita solat tarawih kita imam kita ni imported imam. Imam Arab semua. Adalah sekali saya menyelit sebab imam Arab tak boleh datang. Jadi saya nyamar jadi macam Arab lah. Acah-acah Arab. Terpaling Arab kan. Ya Allah. Jadi berhenti pula. terpaling lah bahasa sekarang kan. Jadi kita dah solat tarawih sebagaimana masjid-masjid lain. Dan satu yang menariknya kita tak tutup aircon bermula 20 Ramadan itu. 24 jam sehari aircon tu kita pasang supaya siapa saja boleh masuk iktikaf dalam masjid dan siapa saja nak tidur sila. Dan pukul 4 pagi setiap hari kita buat apa qiyamul lail, imamnya yang Arab tadilah Syekh Muhammad Abdul Bari Rogeh namanya. Masya-Allah. Jadi selain daripada itu setiap hari kita buat iftar. Iftar ni ada dua konsepnya. Satu konsep Maidatul Rahman, satu lagi konsep kita tempah berdasarkan siapa yang nak menaja. Jadi siapa nak taja hari ini kalau satu portion tempahan tu 300. Jadi kalau hari itu ada 3 orang 4 orang tak, makna banyaklah makan hari itu. Dan yang satu lagi Maidatul Rahman ni konsepnya letak ambil dalam kemah tu. Jadi siapa rasa nak beri makan pada orang buka letak saja situ. Kemudian kalau nak ambil apa-apa ambillah. Tapi jangan ambil sendiri. Ini dia letak yang sedap-sedap dia punya apa? Mutabak kalau ke sana dipanggil mutabak mengkasar tebal. Sedap Ustaz mutabak mengkasar Ustaz. Dia letak lepas tu dia ambil mutabak dia juga. Ambillah mutabak orang lain yang nipis tu kan. Jadi dia panggil Maidatul Rahman, hidangan Ar-Rahman yang mana kita copy daripada negara Mesir lah dia buat begitu. Mana siapa saja letak apa saja makanan dia boleh ambil apa saja. Kita nak buat. Ya, dia memudayakan memberi makan kepada orang sebab kita nak pahala orang tu. Cuba yang saya beri makan kat Rosnah. Kak Rosnah kuat ibadah gitu. Maknanya pahala dia kuat ibadah dapat saya malas tak? Jadi itu. Jadi itu kelebihan kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa dan kita juga selain daripada itu kita aktiviti untuk kanak-kanak macam biasalah. Subuh challenge kita buat juga. Bagi juga duit setiap anak tu RM5 setiap pagi kalau datang. Kalau ada dia dapat mempengaruhi
anak-anak yang datang, bagi pula setiap kepala tu RM5. Tapi dengan syarat register. Bila dah register, tak aci dah bawa budak tu. Jadi kadang-kadang budak-budak pandai, dia licik kan. Jadi alhamdulillah duitnya banyak dilaburkan di situ. Tetapi bila labur banyak kita bagi pada anak-anak, pelaburan tu menguntungkan. Orang masuk lagi. Bahkan anak-anak hari ni kami duk mengintai-ngintai. Dia orang dapat duit tu buat apa? Ramai rupa-rupanya anak-anak dapat duit, dia masuk balik dalam tabung. Tabung yang sama, tabung subuh challenge tu yang nak bagi pada dia, dia masuk balik. Maknanya dia recycle balik duit dia tu. Tapi dia dapat pahala berganda kalau lalu Qadar tu banyak pahala anak tu, Ustaz. Itu hebatlah. Bapaknya hebat, anaknya hebat, maknya hebat sebab dapat anak yang kita kata faham betul konsep bersedekah pada bulan Ramadan ni. Masya-Allah. Dan kita pun sedang menyiapkan baki-baki akhir. Kita nak pasang kapet dalam masa terdekat lepas raya insya-Allah. Nak pasang akustik panel, kita nak pasang pump mineral water yang kita dah gali 200 kaki ke dalam tu. Kemudian apa lagi anak-anak nak letak mimbar. Ada sikit lagi hiasan dekat kita punya satu frame pintu Kaabah yang besar yang sumbangan orang tu harga RM15,000. Masya-Allah. Beli kat Gombak. Kerja nampak macam halus dan kecil tapi kosnya besar begitu. Ya, betul. Finishing ni nampak kecil, 2% saja berbaki. Tetapi makan sampai kalau tak silap kos terakhir ni RM500,000 kos akhir. Jadi saya percayalah depan saya ni ramai penyumbang-penyumbang tegar. Yang saya sebut ni ada dia ni dah transfer ni. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat 25 Ramadan, biar pun RM1 yang disumbangkan, mudah-mudahan Allah ganti dengan mahligai terindah dalam syurga insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah itu banyak kalau kita sebut sedekah ni Ustaz dengan walaupun satu besar sarang burung pun insya-Allah Allah bina mahligai di syurga. Kalau tambah pula kalau luar Ramadan satu sedekah seperti ada 7 tangkai, setiap tangkai 100. Kalau letak pada Lailatul Qadar pula kali dengan 1000 bulan masya-Allah banyak. Masya-Allah. Moga-moga kita semua tergolong daripada mereka yang mudah insya-Allah berkongsi sedekahlah pada waktu malam ni sehingga hatta matla'il fajr, sebelum fajar, jangan tunggu lepas subuh lah nanti, jangan insya-Allah. Kita sama-sama kongsikan untuk kebaikan bersama dan melahirkan anak-anak syurga lebih ramai lagi Ustaz insya-Allah. Ya, betul. Insya-Allah. Baik, kita nak berhenti berehat para sahabat sekalian insya-Allah. Teruskan berkongsi doa-doa dan hajat insya-Allah. Ada sahabat tadi yang berkongsi, contoh satu saya kongsikan Pak Angah Merbuk. Assalamualaikum Ustaz dan Naufal, Kak Rosna, doakan saya sembuh dari kanser. Walaupun sakit saya terus berpuasa dan doakan saya dapat berpuasa hingga ke penghujung dengan lancar. Amin. Masya-Allah. Itu salah satu doa sahabat kita. Sama-sama kita aminkan dan doakan yang baik-baik insya-Allah untuk semua. Kita tak pernah tahu kesusahan sahabat kita yang lain insya-Allah. InsyaAllah kita berhenti berehat insyaAllah. Teruskan setia bersama kami sambil dalam baki waktu kita bersahur ini. Jangan lupa kita terus berselawat dan berzikir kepada Allah insyaAllah. Moga-moga ada pahala dan keberkatan insyaAllah. Selepas ini bersama dengan kami. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kami. Alhamdulillah kita diberi lagi kesempatan dan keizinan daripada Allah pagi 25 Ramadan. Hari ini hari Jumaat insya-Allah. Ini hari ganjil di 10 akhir Ramadan dan masya-Allah di pagi waktu sahur wal mustaghfirina bil ashar. Pada waktu sahur inilah Allah menunggu kita meminta ampun. Allah nak ampunkan. Minta saja insya-Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna insya-Allah. Herman Arlong daripada Facebook, salam sahur, salam Jumaat penghulu. Segala hari doakan semua diberi keampunan, dilimpahi rezeki, diberkati umur, diberi kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan kita masya-Allah. Dirangkumkan semua hajat-hajat yang baik insya-Allah. Terima kasih Tuan Herman Arlong insya-Allah. Dan seperti biasa saya pun nak kongsikan satu hari satu doa pada waktu sahur insya-Allah dan insya-Allah moga-moga kadang kita kata banyak sangat doa nak hafal tak apa masya-Allah. Nama Allah itu pelbagai, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada banyak nama Allah, berdoalah dengan bersesuaian dengan nama. Jadi kita juga kongsikan banyak doa juga supaya kualiti amalan kita juga bertambah insya-Allah. Jadi doa ini diambil daripada surah Ali Imran ayat 147. Izinkan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami
dan bantulah, tolonglah kami terhadap kaum-kaum kafir. Surah Ali Imran ayat 147. InsyaAllah itu juga doa kita pada waktu akhir Ramadan ini, kerana saudara kita di sana dibantai terus oleh kaum kafir Zionis laknatullah. Doakan, wansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami, kita daripada jauh. Inilah waktunya, doakan juga untuk mereka. Masya-Allah, tak ada lagi bantuan melainkan hanya daripada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dan pastinya saya masih lagi bersama dengan pengerusi Musalla Raudah Ustaz Azli Abdullah Al-Hafiz dan Kak Rosnah Johari. Alhamdulillah, saya nak bertanya kepada Kak Rosnah lah, insya-Allah. Kita pastinya setiap masing-masing ada hajat tertentu dan ada doa-doa khusus, kadang amal-amal walaupun ringkas macam Ustaz Azli kata, kadang-kadang doanya ringkas saja, tetapi itu sebenarnya yang membuatkan kita termotivasi hari-hari, kuat dan sebagainya. Nak tahu Kak Rosnah punya agaknya, kalau apa doa-doa hari-hari Kak Rosnah, terutama dalam Ramadan ini, ataupun mungkin selalunya apa yang dihajat-hajatkan Kak Rosnah, boleh tahu ke? Dah cakap depan Ustaz. Saya pun peminat juga Kak Rosnah. Saya wakilkan dia orang tanya je. Yang pertama sekali, kita tak lupalah doa untuk mak ayah kita kan. Ampunkan dosa mak ayah kita. Doa ibu bapa kan. Yang selebihnya zikir-zikir yang mesti kita buat, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, selawat Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya-Allah, banyak juga tu Kak Rosnah. Masya-Allah. Taklah banyak, Naufal. Adalah sedikit amalan yang akak buat, dan akak sangat berharap semoga sedikit amalan yang akak buat tu Allah angkat dan Allah terima. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Waktu kadang-kadang dalam kesibukan kita, sebab memang kehidupannya memang orang kata besar dia orang punya pendapatan golongan industri ini, tetapi sebenarnya kesibukan itu 10 kali ganda sibuknya. Macam mana cari sela masa tu Kak Rosnah? Bila agaknya boleh ke nak duduk berzikir kadang-kadang kan, macam sukarlah, sebab tu ramai saja yang kita katakan diuji Ustaz, masya-Allah kan. Nak berpegang teguh ni susah agak. Kak Rosnah, bagaimana agaknya tu? Sewaktu di lokasi memang kita tak ada masa lah nak duduk berzikir, sebab kita cuma ada masa. Orang kan faham kalau kita nak solat, sekejap ya kan nak solat. Okey, solat boleh, tapi nak ambil masa untuk duduk berzikir tu memang orang lain tak boleh tunggu, sebab kita bekerja dalam satu grup. Jadi kita kena ambil peduli pasal orang lain juga, sebab orang pun nak selesaikan kerja masing-masing, apa semua kan Ustaz. Jadi waktu yang kita boleh berzikir bila kita dah balik rumah. Kadang-kadang tu ada waktunya kita tak sempat pun Ustaz nak solat, jadi kita qada selepas. Kadang-kadang dalam keadaan macam ada artis perempuan, Ustaz pun faham, Nafal pun faham, dengan make up apa semua. Bila nak buang make up, ambil masa. Bila nak make up balik, ambil masa pula. Ambil masa lagi. Kita akan rasa bersalah kat situ. Macam mana ya Ustaz? Banyak nak minta masa. pendapat Ustaz kat situ. Sebab betul Ustaz, mungkin saya tambah sikit. Sebab memang malah diberi tekanan kepada yang nak mengamalkan sendiri. Suka buang masa, kita orang semua menunggu sebagainya, menjadikan tekanan kat situ Ustaz. Kita nak jawab pun kita bukan pelakon, bukan artis kan. Ustaz, saya nampak tadi ada pelakon tadi. Saya pun confused tadi daripada teaser mana satu Edika ya? Mana satu Edika tadi tu, masya-Allah. Yang jadi imam ke? Macam mana agaknya Ustaz soalan Kak Rosnah tu? Memang saya ni bukanlah tu, tapi suka juga tanya kawan-kawan yang artis ni. Kata memanglah Ustaz, hidup sebagai artis, ya Allah, make up satu je lah. Make up, nak tanggal make up. Dalam masa tu habis kat situ saja. Saya tak ingat siapa, ada seorang yang datang, dia kata sebelum dia kena make up apa semua, dia selesaikan dulu urusan-urusan. Itu pun kalau jadual kena waktunya. Jadi banyak masanya, macam Kak Rosnah sebut tu, ada banyak masanya. Kadang-kadang bermula daripada sebelum waktu solat, berakhir dengan waktu solat berikut, jadi terabai. Maka sebab itulah pesanan saya lah, kalau boleh pesan kepada kawan-kawan artis kita di luar sana, cuba satunya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah tunjuk jalan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kalau itulah apa kerja yang kita buat sekarang ni, cuba minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu agar Allah mempermudahkan urusan dunia kita, dalam masa yang sama dia dapat mengutamakan urusan akhirat kita. Mana kita buat kerja dalam masa yang sama, kita tak tinggalkan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Sebab apa?
macam kita dah siapa-siapa bukan mesti pelakonnya. Kita ni kerja ni. Kalau pelakon tu kata memang dalam kerja kena teamwork, kena semua kena ada. Tak boleh berlakon seorang-seorang kan. Seorang tinggal bawa lampu je drama apa seorang kau berlakon kan. Tak semua ada kan. Jadi memang dia orang tu sibuk. Kita ni kadang-kadang yang duduk kerja di pejabat pun kalah ke artis lagi. Mesyuarat kadang-kadang daripada sebelum asar habis maghrib. Cuba bayangkan. Ada yang macam tu. Itu tak pakai make up, tak apa. Kita duduk dalam bilik mesyuarat, huha ada bincang itu situ semua. Sembahyang asar terlepas, main maghrib nyarih-nyarih terlepas. Jadi pesan saya pada semualah, kita tidak artis sahaja, semua kita lah. Kita kena letakkan prioriti lah dalam hidup kita tak? Prioriti yang mana? Saya pun itu bahasa kampung saya tu. Bahasa kampung saya tu. Keutamaan kita lah. Maknanya letak keutamaan kita pertama sekali tu apa? Mesti cari redha Allah dulu. Di belakang tu baru cari rezeki dengan jalan macam mana? Selalunya lupa Ustaz, masya-Allah. Cari rezeki jalan macam mana? Susun pula cara jalan begini, jalan Allah redha, jalan begini. Insya-Allah kalau kita letak Allah di depan, insya-Allah yang belakang tu mengiringi kita dengan penuh redha. Mana kita akan ingat apa saja kita buat tu, kerana itulah peruntukan rezeki yang Allah beri pada kita melalui jalan itu. Cuba pilih jalan yang terbaiklah. Dan jangan lupa minta pada Allah ni malam-malam Al-Qadar, kita minta supaya Allah sentiasa beri kita istiqamah untuk melakukan kebaikan dan sentiasa Allah lorongkan hati kita untuk buat kebaikan. Amin. Contohnya Imam Hassan al-Banna dia ajar satu doa. Allahumma anta rabbuna, ya Allah kaulah Tuhan kami. Farzuqna al-istiqamah, rezekikan kepada kami ni istiqamah untuk buat baik. Sebab kadang-kadang kita buat baik ni time rasa nak buat baik. Lepas tu buat jahat je. Allah. Asyik buat jahat ke orang je. Allah. Jadi kita minta supaya Allah beri kita ni istiqamah untuk buat baik sepanjang masa. Walau di mana-mana. Baik sepanjang masa, insya-Allah. Minta. Istiqamah tu. Itu doa Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami istiqamah dalam melakukan kebaikan. Bukan istiqamah buat jahat. Ya ilah. Betul. Ada juga istiqamah betul dia buat jahat. Ada nampak hebat sungguh sekali. Scam orang ni kan. Allah. Betul scammer tu. Beri salam, Assalamualaikum. Apa khabar? Tanya dah. Tengah buat apa tu? Sembahyang tarawih. Oh, tak siap lagi ya. Ingatkan dia sembahyang. Apa dia scam orang habis 100 dunia. InsyaAllah. Moga kita tak tergolong dan terus jadi istiqamah insyaAllah. Minta kepada yang memberi rezeki itu supaya kita mudah nak ingat dan utamakan Allah insyaAllah. Kak Rosnah mungkin ada pesanan terakhir ataupun nak kongsikan ucapan kepada para peminat sana insyaAllah dalam baki akhir ni. InsyaAllah silakan Kak Rosnah. Nak pesan lah. Dah 25 Ramadan, jadi kita grab ya peluang yang ada tu untuk mendapat tiga keberkatan. Masya-Allah. Cepat-cepat, jangan terlambat, nanti menyesal. Betul lah ayat tu nampak. Macam mak-mak nasihat kan. Itu masuk hati. Kadang ni bila mak pesan ni, ya mak, bila dah terlepas Allah. Baik mak. Masya-Allah. Ustaz, pastinya sebelum kita nak memimpin kesimpulan ringkas agaknya untuk menuju garisan penamat ni Ustaz. Seronok sembang pada pagi ini sebab satunya tajuknya kena dengan keadaan kita lah. Yang keduanya sebab ada mak ada sebelah, mak-mak kita macam mak lah kita kata nasihatnya. Selalu berlaku jadi mak sekarang. Jadi nasihat yang kita kongsikan tu sebenarnya bukan tunjuk kita pandai. Dia kata Naufal, Ustaz Azli dengan Kak Rosnah tu tunjuk pandai tu. Tak. Agama kita memang macam tu. Agama kita minta ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Walaupun nasihat tu datang daripada orang yang duduk dalam jail sekalipun, bunuh orang sekalipun, nasihat kita kena dengar. Sebab kita jangan lihat kepada individu yang beri nasihat, tapi apa yang dinasihatkan. Kalau kita rasa kita nak ubah diri kita, kita kena amalkan sikap macam tu. Ni kita ni bukan lagi orang jahat nasihat kita, orang baik nasihat pun kita marah. Jadi nasihat tu satu elemen yang tak boleh ditinggalkan dalam hidup kita. Kita bukan nak dengar nasihat mak ayah saja. Sebab kadang-kadang nasihat mak dan ayah ni hari-hari dengar. Kita dengar nasihat pada kawan-kawan, jiran tangga. Jadi nasihat ini penting bagi kita, terutamanya nasihat berkenaan dengan apa yang perlu kita buat di hujung ni. Sebab kadang-kadang kita selalu lupa bila tak diingatkan, tegur hanyut lah. Jadi kalau ada orang tegur, kau ni tak berhenti bekerja gaya ni, sampai tak ingat nak semayang ni. Maknanya sekurang-kurangnya ada juga Allah hadirkan kawan-kawan kita yang baik ingatkan kita. Dia pun tak berapa kuat sebenarnya untuk tegur kita. Nak kalau kita bos dia. Dia tak ada kekuatan, tapi dia cuba juga sebab tanda dia sayang pada kita.
Hari ini kami beri teguran, beri nasihat pada diri sendiri juga orang ramai supaya nak menunjukkan yang kita ni saling kasih mengasihi sesama Muslim ni. Dengan cara macam mana? Banyakkan memberi nasihat sebab kita nak masuk syurga tu ramai-ramai syurga tu luas. Ya. Takkan duduk seorang, Allah. duduk ramai Sunyi, seronok kan. Kita nak ziarah macam hari raya kat dalam syurga nanti. Hari-hari nak hari-hari kat sana, ya Ustaz. betul. Masya-Allah, tu dia. Sama-sama kita mengambil pedoman insya-Allah dalam menuju akhir Ramadan. Tak perlu nak apa buat amalan yang memang susah-susah Ustaz. Ya. Kembali kepada amalan yang Betul. asal. Balik semula kepada masjid insya-Allah. Masjid dah kurang sangat dah, bukan saja separuh dah suku saja Ustaz. Ya, InsyaAllah. Bukan kata 28 tu pun manalah pergi yang di awal Ramadan dahulu Allah. kan, masya-Allah. Jadi sama-sama kita muhasabah Dah masya-Allah. bertambah kerjakan. maju esok Oh dia betul. Ya, iman. Maju ke depan. Maju ke depan, hilang terus keluar ke masjid, masya-Allah. Alhamdulillah. Terus kita kejar memburu baki-baki akhir Ramadan ini. Insya-Allah para penonton sekalian, insya-Allah jangan kita abaikan kerana peluang ini insya-Allah bukannya kita boleh pasti dan jamin akan datang semula nanti di masa hadapan seperti ayat di Palestin sana, masya-Allah. Bukan Allah kata tunggu tahun depan, tak tahu pun malam hari pun masih lagi Allah. diberikan izin untuk hidup ataupun tidak, masya-Allah. Teruskan kita muhasabah insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, insya-Allah mungkin izinkan saya, maafkan saya kalau tak sempat saya bacakan komen-komen, tapi insya-Allah secara lalu insya-Allah izinkan saya baca. Faridah Ibrahim kongsikan, ya Allah kurniakan rezeki dunia akhirat yang luas, barakah untuk anak-anakku dan keturunanku hingga menjadikannya sebagai jambatan ke syurga Firdaus. Cantik doanya, amin ya rabbal alamin. Tuan Azhar Helmi kongsikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah. Kita baca pun masya-Allah dapat pahala. Tuan Azhar Helmi pastinya ramai lagi yang baca insya-Allah. Moga juga mendapat keberkatan. Rohani Adam, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Naufal untuk bacaan doa. InsyaAllah saya takkan rasa penat untuk berkongsi doa hari-hari, insyaAllah. Diamalkan sama-sama, insyaAllah. Jangan lupa doakan saya, Ustaz Azli dan juga Kak Rusnah juga, insyaAllah. Boleh juga pergi ke follow Telegram, Instagram kita semua. Kita ada kongsikan doa-doa ni, insyaAllah. Kalau lah terlupa sebagainya, ada di Telegram. Assalamualaikum, insyaAllah. Siti Afsyar Syafi'i, alhamdulillah, bacaan doa oleh Naufal, alhamdulillah dapat berkongsi. Moga-moga kita sama dapat amalkannya, insyaAllah. Tuan Azhar Ilmi lagi kongsi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zarina Haji Yahya, mohon doakan semoga dipermudahkan kami dalam urusan penyediaan majlis pernikahan anak kami, moga-moga dipermudahkan. Senaraikan nama-nama kami, ahli keluarga kami dalam senarai ahli syurga-Mu, insya-Allah. Sharifah Nagya, Ustaz doakan semua family muslimin muslimat Allah kurniakan kebijaksanaan, ukhuwah, jiwa yang tenang, kebahagiaan, keselamatan di dunia serta akhirat. Syukran. Siti Zainab, ya Allah berikan kami kesihatan yang baik, rezeki yang berkat, kehidupan yang diredai oleh Allah. Ya Allah pandanglah kami dengan penuh kasih sayang-Mu, sihatkan tubuh badan kami agar dapat beribadah dengan sempurna hingga akhir hayat kami. Allah, dia bertepatan dengan hadis apabila Nabi SAW naik ke mimbar, Nabi kata mereka celaka, Jibril mendoakan celaka bagi mereka yang bila berlalu Ramadan tetapi disia-siakan, tidak mendapat keampunan. Maka Nabi kata fa'abadahullah, Allah tak nak tengok pun doa ni. Doa daripada Siti Zainab ini, ya Allah pandanglah kami. Itu yang kita nak, bukan tak nak Allah jauhkan kita daripada rahmat. Allah pandang kita dengan penuh kerahmatan, insya-Allah berikan keampunan. Itu yang kita harapkan. Tak nak kaya raya sangat pun, asalkan diampunkan dosa dan mendapat keredaan pun, masya-Allah itu satu keberkatan. Direct masuk doa ni komen ni. Tu ada komen tu satu tu. Ada mana Ustaz? Muhammad Azli bin Abdullah tu dia kata bestnya dengan bacaan doa Naufal mendayu-dayu. Saya tak jumpa komen tu Ustaz. Tak jumpa Tak jumpa Ustaz. Memang dia kat handphone saja je nampak. Tapi lagi insya-Allah yang lebih berkatnya, insya-Allah kita nak berdoa daripada pimpinan Ustaz, insya-Allah. Mungkin ada yang tak sempat nak type sebagainya, tapi pastinya ada hajat-hajat mereka, moga Ustaz dapat pimpin bacaan doa di pagi 25 Ramadan, di pagi Jumaat ni, insya-Allah. Jadi kita mengharapkan pimpinan bacaan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana rahmatuka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman hadara ma'ana wa liwalidihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'an wa mayyitin. Allahumma la tukhrijna min hadzal majlis إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور ومناد ينادي من قبلك يا غفور قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على واسع جودك بعزيز. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين وعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر وتلاوة القرآن. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampuni dosa kami, Ya Allah, dosa ibu ayah kami, dosa adik-beradik kami, dosa rakan-rakan kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sakit, Ya Allah, sembuhkanlah sakit mereka. Amin. Jika ada di kalangan mereka yang berhajat padamu, Ya Allah, tunaikanlah hajatnya, Ya Allah. Amin. Ya Allah. Kami bermohon bersama-sama pada pagi ini, Ya Allah, agar Kau ampunkan segala dosa kami, Ya Allah, dosa kepadamu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatilah kami dengan Ramadan ini, Ya Allah, rezeki kepada kami Lailatul Qadar, Ya Allah. Amin. Bantulah kami untuk menghidupkan malam-malam Al-Qadar ini dengan amal ibadah padamu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbalallah ya karim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Azli Abdullah Al-Hafiz, pengurusi Musallah Raudah. Terima kasih kepada Kak Rosana Johari. Insya-Allah selamat menyambut baki Ramadan insya-Allah. Dan terima kasih kepada para penonton pastinya bersama dengan kami. Insya-Allah kita nak berhenti berehat selepas subuh nanti ada lagi pastinya kita nak sambung di pagi Jumaat insya-Allah jam 6.30 pagi insya-Allah. Saya Noval Atam melabuhkan tirai. Selamat berpuasa untuk baki Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.